Oh, yang kot duk belajar. Okey. Oh, semua tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah Masjid Al-Mu'minun USJ 2 yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan tak lupa cik Akok kita. Dan kita sambung perbincangan kita, iaitu daripada tajuk At-Tayyibul Halal Syartul Qabul, daripada hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam kuliah sebelum ini kita menyentuh tentang maksud hadis Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu baik, cantik, indah, molek, dan dia tak terima daripada kita kecuali benda yang baik, benda yang cantik, benda yang elok. Jadi maksud tayyib yang dikatakan baik, al-maqbul yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tu apa? Kita dah bincang sebelum ini, iaitu meliputi amalan kita. Amalan kita, termasuk juga ucapan, percakapan kita juga kena tayyib untuk Allah Subhanahu wa taala terima. Harta-harta yang kita miliki, hak ni yang kita nak sambung ni, kan? Hak ni yang banyak berkaitan dengan kita. Dan juga i'tiqad kita pun juga, semuanya itu mestilah tayyib, halal untuk Allah Subhanahu wa taala terima daripada kita. Tapi sebelum itu, saya secara personally, peribadi, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabat-sahabat kita, saudara-saudara Muslim kita, seakidah dengan kita, dan juga sesiapa saja termasuk bukan Islam yang menjadi mangsa ujian Allah Subhanahu wa taala, banjir baru-baru ini yang tidak terduga, tidak terjangka, dan kita mengharapkan di sebalik ujian itu Allah Subhanahu wa taala nak menggantikan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Mungkin kita tak kena, kita terselamat, tetapi ada di kalangan rakan-rakan kita, saudara kita, saudara jauh kita, kawan-kawan kita. Dan juga saya juga mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkati semua pihak, daripada pihak kerajaan, daripada NGO yang bertukar lumus, serta pihak-pihak masjid. Rating masjid kita di seluruh Selangor ni, khususnya reputasinya itu baik. Kerana apa? Kerana kita menyediakan tempat perlindungan untuk mereka yang terperangkap dalam banjir baru-baru ini, menjadi Baitul Musa'adah, tempat perlindungan, pertolongan kepada orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Jadi alhamdulillah, maknanya memainkan peranan yang sangat besar saya nampak di situ. Dan bukan satu keputusan yang mudah lah, kita kadang-kadang, kita orang bawah ni, kita pandai komen lah, semua tak kena, hak nu tak kena, kan? Tapi memang hak atas banyak tak kena pun,
kan. Jadi nak cerita bagi kata kadang-kadang ada semua benda ni tak boleh nak ikut kehendak kita sepenuhnya, kan. Sebab apa? Setiap benda ni dia zaman lah ni zaman audit Ustaz no. Zaman audit ni zaman dokumen, zaman kena ada punca kuasa, kan. Jadi nak buat satu benda tu kena ada orang kata apa, dia punya kebenaran dia, prosedur dia, kan. Tapi bagus juga bila berlaku time-time macam ni maknanya pemusatan kuasa itu perlu dipermudahkan, kan. Tak perlu lagi nak kena tunggu sampai ke tahap Top Gun negara buat keputusan macam mana baru kita nak ni, kan. Itu adalah satu keputusan yang bagi saya daripada pihak masjid, lain kali kita tak payah tunggu dah. Dalam kes-kes yang melibatkan nyawa, kita duk bahas dari segi teori, dari segi kaedah, kita bahas dari segi hukum darurat. Kawan tu dah nak tenggelam dah sampai ke lutut, kita baru nak mesyuarat. Masa kita nak pergi selamat tu tinggal rambut dah. Jadi begitu keputusan yang pihak masjid buat tu bagi saya sangat tepat, dan saya sangat berbesar hati dan mengucapkan terima kasih juga kepada semua orang kata apa, penyumbang-penyumbang. Penyumbang-penyumbang dah Cik Yaakob dia rakam. Jadi kita kena sebut lah. Maknanya orang kata apa, kepada semua penyumbang, Allahumma a'timum fiqan khalafah, supaya Allah menggantikan apa yang kita infakkan. Nak infak ni pun sebenarnya kita zaman lah ni bukan doa saja. Orang kat sana ni dia bukan nak doa saja, bukan dia nak ucapan takziah saja, dia nak bantuan, kan. Okey. Jadi kita cubalah setakat mana kita mampu, dan insya-Allah Tuhan akan ganjari kita. Baik. Jadi kita tengok yang kedua, Yang keduanya ialah kaifa yakunul amalu maqbulan tayyiban. Macam mana sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan itu nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau katalah kita ingat balik hadis ni, dalam hadis yang panjang itu dia menceritakan tentang perintah Allah supaya kita memakan benda yang halal. Saya dah nyatakan sebelum ini apa itu benda yang halal, termasuk di dalam kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hak perintah Allah tu mencari pekerjaan yang halal, mendapatkan sesuatu dengan kaedah cara yang dibenarkan oleh syarak. Semua yang ada atas muka bumi ni memang Allah Subhanahu Wa Taala buat sebagai lakum wallazi khalaqalakum ma fis samawati wal ard. Tuhan buat untuk kita apa yang ada ni. Tapi untuk kita nak ambil hak Allah tu, dia ada dia punya syarat-syarat dia, dawabit dia, peraturan dia, kan. Allah bagi kat kita, tapi hak nak mai kat kita tu dia bukan halal lagi. Dia ada dia punya peraturan dia, kan. Bila kata mai banjir besar, lumpur macam ni, tenggelam dekat Seri Muda, pakat semua tak ada apa, barang yang ada di dalam Maidin Mat tu halal kau untuk kita. Yang habis depa pakat pi angkut roti, angkut biskut, Maggi, makanan tu tak apa lagi. Ini angkat oven. Tak tahulah, dia mungkin depa duk kata nak angkat oven tu untuk makan juga, sebab makanan ni kena panas, kalau sejuk tak sedap, mungkin itulah, kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, al-ittirar la yubtilu haqqal ghairi. Antara kaedah-kaedah tentang penggunaan sumber-sumber yang haram. Benda yang haram ni yang saya nyatakan sebelum ini ada 5 ke 4 jenis benda haram. Kita ulang balik saja nak menerah. Benda yang haram ni pertamanya kerana ain dan zat dia tu haram, seperti najis, seperti babi, anjing, haiwan yang tak disembelih mengikut kaedah-kaedah method of Islamic slaughtering, tak ikut kaedah tu. Kemudian seterusnya ialah kerana benda tu memudaratkan kita. Halal tapi memudaratkan kita, kan. Ketum, ganja, kan, dadah,
dadah ni dia halal, tak ada masalah apa. Ubat tuan-tuan duk belasah, duk ambil soluble Panadol kan, paracetamol, lepas kena apa nama tu booster, tuan-tuan habis semua booster kan ni, ambil dah semua Ustaz, ambil dah, saya ambil dah. Saya pun kena juga kan, kena booster ambil tu. Jadi dadah ni dia sebut kat situ penyalahgunaan dadah kan. Tapi saja cerita lah, masa dalam hak mesyuarat fatwa Penang tahun lepas, ada satu tim dari USM yang mereka ni nak mengkaji tentang penanaman hemp. Hemp ni HERM ni dia adalah nama ibu saintifik kepada ganja ni kan. Dia ada banyak nama, marijuana kan, marijuana, lepas tu cannabis kan, ganja spesies dia ni. Jadi ada satu tu nama hemp kan. Kita je sebut dadah berbahaya, tapi dia ada banyak kategori dia. Hemp ni Malaysia ni sebab kita tak pindah lagi kita punya akta dadah berbahaya tu kan. Kalau siapa bawa lebih daripada 250 gram kot tak silap kan, tuan-tuan akan syahid kan. Sabit kesalahan tu kira gantung sampai mati. Bukan gantung saja nah, gantung lagi tak mati, tergantung lah tuan-tuan. Jadi oleh kerana tak dibinda benda tu, jadi sebarang kegiatan menanam, menyimpan bahan-bahan tu dianggap sebagai mandatori lah kan. Tapi dia punya benefit, manfaat dia tuan-tuan cukup banyak. Cukup banyak. Jadi dia orang datang nak minta fatwa tentang benda tu kan. So far tak ada masalah apa kan, sebab untuk tujuan rawatan apa semua tu, dadah ni haram salah guna saja kan. Nak jadi doktor guna dadah tu bagi yang bertauliah, jangan tak bertauliah kan. Masuk USM juga, hak ni sains, hak ni Serenti kan, Universiti Serenti Malaysia, pakar-pakar cucuk tu. Jadi oleh kerana kawalannya tu ketat, jadi dari segi fatwa tak ada masalah apa, boleh guna untuk tujuan rawatan. Tapi kita tak bolehlah mengeluarkan pandangan hukum, maka kerajaan mestilah kita kata menyokong penanaman hemp. Tak boleh, sebab dia luar daripada bidang kuasa fatwa. Kita tak orang kata apa, kita serahkan kepada agensi dadah kebangsaan dan juga menteri. Boleh sign sebenarnya ya, untuk beri kebenaran tanam ganja, tanam hemp tu kan. Cubalah Ustaz bersama dengan AJK Masjid Al-Mu'minun minta sorat untuk tanam ganja tak mana-mana. Jadi kan, mahal Ustaz. Dia punya tu minyak ganja tu antaranya boleh merawat kanser lah kan, antaranya kan. Tuan-tuan jangan duk cuba kan. Ni saya bukan nak cerita pasal hemp tu, nak cerita kata benda tu haram kerana benda tu mudarat. Jadi ia juga termasuk di dalam benda haram. Dan ada satu lagi, yang ketiganya, haram kerana syarak tak berikan pemilikan kepada kita. Macam oven Maidin, seperti air kad Maidin, halal tuan-tuan, kita pegang apa semua tu tak ada masalah apa. Tapi piangkut walik rumah kita, itu jadi haram. Dari segi kita mengambil hak orang yang bukan milik kita, dia ada banyak. Antaranya disebut oleh ulama, dia termasuk dalam orang. Sebab ada orang tanya saya, hak geng pergi ambil itu pergi hak satu Maidin, tak apalah hak yang owner Maidin, terima kasih, jazakallahu khairul jazak, dia menghalalkan makanan yang dimakan. Tak tahulah kot oven tu dikonsider sebagai makanan dimakan, halal lah kan. Jadi saya tak tahulah hak lain tu. Hak dia orang pergi rampuk minimarket Cina tu, nama apa, Weng Chan apa bala tak tahu, siap masuk macam rumah Tok Wan depa kan. Kita pun rumah Tok Wan kita pun kita tak masuk ambil barang macam tu. Jadi depa tanya tu hukum dia apa Ustaz? Dia termasuk dalam mencuri ke, merompak ke? Betul juga. Okey, jadi sebelum saya jawab hak tu, saya nak nyatakan bahawa pada waktu darurat, kehormatan
harta benda itu tetap terpelihara. Hak milik orang tetap tak boleh ambil. Kalau katalah kita ambil juga makanan sebagai contohnya, kalaulah pemilik itu berhajat kepada makanan, haram kita ambil. Kita nak roti gardenia, dia pun nak roti gardenia tu, haram kita ambil. Tapi kalau katalah lebihan daripada roti gardenia tu, dia tak mau bagi kat kita, haram kita makan, tapi kita boleh ambil. Maksud boleh ambil ni, ad-darurat tubihul mahzurat. Babi pun boleh dimakan, tambahlah benda halal, boleh ambil. Tetapi al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Dia tidak membatalkan hak pemilikan orang tu. Lepas tu kena bayar ataupun kena ganti balik. Tak boleh kita buat ni halal lah, minta pula halal kawan tu. Tak. Kita jangan mandai-mandai. Ambil, kita makan, lepas tu kita kata tuan dia halal kot. Tak boleh. Dari segi kaedahnya kena bayar dulu. Pi cari balik ke kedai tu, ganti balik. Oven hak ambil apa semua tu, pi hantar balik. Kan? Kalau katalah terguna, dia ada syarat dia kan. Dia panggil apa? Ada setengah tu, once broken considered sold. Kan? Lebih kata. Ataupun dia tulis orang kata apa? Once unbought considered sold. Maknanya kira macam kita beli. Lepas tu pilah bayar duit balik bila-bila. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Mengambil harta orang di dalam pemilikan seseorang dan harta itu dikawal dengan baik dalam premis dia, kita ambil sengap-sengap, itu dinamakan mencuri ataupun sariqah. Maknanya kita ambil, kita masuk dalam rumah dia, kita ambil jam Rolex dia, kita ambil kasut dia, apa semua dengan nilai yang tertentu, yang lebih daripada yang ditetapkan dari segi undang-undang lah. Kalau kata ambil hak tu dikira curi. Jadi ambil sengap-sengap, hak ni dikira sebagai mencuri. Tapi hak menggunakan senjata ramai-ramai pergi serang satu tempat, hak ni dia panggil hirabah ataupun qata' at-tariq. Hak ambil seorang-seorang, masuk malam-malam, tengok-tengok, uish, mana duit kita ni? Tentu hilang. Ataupun tengok-tengok duit dalam akaun kita 5,000 hilang. Zaman dah ni orang tak masuk rumah, orang masuk dalam akaun kita. Ada ramai hackers. Kan? Kalau dia curi duit tu di luar daripada akaun, kan, kita letak duit tu seketui tu tepi jalan, dia main ambil duit basah sebagai contoh, kan, duit basah tenggelam, kita letak kat tepi jalan, tiba-tiba dia main ambil, ada orang main curi waktu malam, kita terlupa nak angkut. Hak tu sebenarnya dia tak kira curi. Sebab apa? Sebab duit hak kita tu, antara salah satu syaratnya ialah fi hirzim mislih, kita jaga, kita simpan, kita kawal elok. Kalau berlaku kecuaian kita, kan, jam Rolex tu tiba-tiba pi tenggelam air, kita pergi letak kat luar, kat tepi jalan atas tuang sampah. Lalu kawan hak yang kutip sampah tu, MBSA ambil, hak tu dia tak kira curi tau. Tuan-tuan yang ni. Baik. Hirabah ni dia ada hak dia, dia ada orang kata apa, hukuman dia, kan. Hak satu lagi, hak style masuk secara kekerasan, ambil barang ramai-ramai macam tu dia tak panggil lah hirabah. Sebab hirabah ni dia pencuri ganas yang dibuat secara kolektif. 4 orang, 5 orang, dia ada tim dia. Kalau pencuri biasa seorang, tapi hak tak kenal siapa-siapa ni, tiba-tiba nak pergi mana? Kita nak pergi Maidin. Tanya Tuan Imam, tak pakat pergi mana? Saya pun nak pergi Maidin juga. Masuk ramai-ramai, kan. Jadi hak ni dia sebut sebagai an-nahbu, al-ghasbu. Maknanya hak ni hak rampuk. Masuk rampuk brutal. Masuk tu tiba-tiba duk berebut. Aku nak over ni, hang nak over ni, jadi tak sepakat. Tak sepakat sama-sama nak merompak tu. Baik. Ada satu lagi, hak ni orang bagi amanah kepada dia,
untuk mentadbir harta, untuk mengurus harta, tiba-tiba harta tu dia sweet, dia ejah macam mana tu, tiba-tiba boleh ke dia, kan? Boleh ke dia. Hak ni dia panggil ikhtilas, ataupun kita sebut sebagai pecah amanah, kan? Sedap-sedap ayat ada 200 juta dalam akaun, tak tahu mai daripada mana. Tiba-tiba kita pun tengok-tengok ada 200 juta, kita pun bagi kat orang. Kita kata tak tahu ada orang mana bagi kat kita, kan? Itu ikhtilas. Contoh tuan-tuan cari sendiri. Contoh cukup banyak. Contoh terdekat, contoh fresh orang kata, kan? Baik. Ada satu cerita menarik, tuan-tuan, kan? Kadang-kadang manusia ni, bukan zaman ni, zaman dulu. Contoh Lone Ranger. Apa hukum jadi Lone Ranger? Rampah harta orang kaya untuk bantu orang miskin. Halal ke tak halal perbuatan ni? Jadi gitu. Kita pun duk tengok geng USJ ni, lambat sangat bantuan. Kita pi ambil kereta depa, kita pi jual, pi bagi kat geng-geng Seri Muda, kan? Zaman orang dah ni, orang kata inilah hero yang sejati. Nanti lu kan? Pada satu hari, Imam Al-Asma'i, kan, dia nampak ada seorang perempuan ni, kan, seorang perempuan yang pekerja kepada seorang tokek buah. Dia bawa buah delima, dia junjung buah delima, ruman buah delima. Buah delima mahal, tuan-tuan, kan? Sebiji ada 20, 25, 15, tengoklah dia mai daripada mana, kan? Jadi dia perhati, datang seorang lelaki kok belakang ni, dia ambil buah delima daripada bakul, junjung atas kepala tu, dia ambil, kan? Dia ambil 2-3 biji, kemudian hilang. Jadi perempuan yang angkut buah ni dia tak perasan, kan? Lepas tu Imam As-Sama'i dia pergi tengok lelaki ni pergi ke mana, kan? Dia nampak lelaki ni bagus. Dia ambil buah-buah delima ni, dia belah, kan? Dia bagi kepada orang fakir miskin yang duduk kat tempat yang orang tak bagi bantuan lah. Kita kata bantuan lambat sampai, kan? Nak mau tak bincang lagi, kan? Tengah duk blur siapa yang jadi pengurusi. Jadi dia bagi orang miskin. Orang miskin pun pakat makan. Jadi lepas tu dia panggil, jumpa lelaki tu, Imam As-Sama'i panggil, "Maisat," tanya, "kamu mencuri tadi kan? Kamu ambil buah tadi kan?" Itu. Jadi pas yang tiba-tiba pasal apa? Pi jamu orang miskin makan. Jadi dia kata, "Saya buat baik dalam jahat." Kan? Dia kata dia ada dalil rupanya. Jadi dia kata, "Tuan tahu tak, kalau kita buat jahat, kan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislu." Kalau katalah kita buat jahat, satu kejahatan ni Tuhan akan balas satu, ya, kan? Tapi siapa buat baik, falahu asyru amsalihah, Tuhan akan balas 10 kali ganda pahala yang dia buat. Hak saya buat jahat tu dapat 10, satu je berdosa, 9 saya dapat pahala. Dia kata itu cara kita nak deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakaza utajiru rabbi. Dia kata, tuan-tuan, pencuri zaman dulu tu berdalil tau. Mesti dia mengaji masjid mana-mana ni, kan? Dia jumpa pak tu, betul juga, kan? Kita mencuri, kita ambil, curi dia tu tak kena potong tangan, tapi orang kata pak ambil rampuk, kan? Memang berdosa, tapi satu saja dosanya tu. Hak dia buat baik, dia kata dia bagi pada orang miskin tu ada 10. Tolak satu dosa ada 9. Jadi dia kata kita nak risau apa? Peluang masuk syurga tu masih luas. Tuan-tuan, kita nak jawab macam mana? Kalau dia tanya, saya ni di sisi syarak, Tuhan nak kira saya ni sebagai Muslim yang baik ataupun jahat? Saya jahat sekali, tapi saya baik 10 kali, tolak satu 9 kali lagi baik.
Imam Asma'i kata, tak betul cara berniaga ni. Bukan macam tu cara berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah sebut melalui sabda Nabi dalam hadis, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ni hadis yang kita baca. Allah itu tayyib, baik, indah, cantik. Dia tak terima daripada kita kecuali hak baik-baik. Maknanya hak mencuri tu haram dah. Guna duit haram tu pi bagi derma, bagi sedekah ni tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Saat kita nak cerita ni, macam mana kita nak melupuskan duit haram kan? Jadi itu sekejap, tunggu sekejap. Baik, nanti kita akan tu. Jadi antara seterusnya, hadis ini juga perbahasan kita menunjukkan bahawa antara syarat doa Allah Subhanahu Wa Taala nak terima kita, apa dia? Iaitu semua apa yang ada kepada kita, makanan kita, minuman kita, environment, rumah kita, pekerjaan kita, benda tu mestilah halal. Hak tu yang disebut dalam hadis, yang mana seorang lelaki yang musafir, rambut kusut masai, badan berbau hapak dan berdebu, dan dalam keadaan tidak terurus kerana dia bermusafir. Ini cukup yang saya sebut, iaitu syarat-syarat dimakbulkan doa. Antaranya ialah ketika bermusafir, ketika musibah. Tetapi dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, fala yustajabulah. Tapi Allah tak makbulkan doa dia. Pasal apa? Maka Rasulullah kata, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Makan, minum, pakaian dia membesar, dengan pekerjaan dia semua haram. Fa anna yustajabulah. Macam mana Allah nak makbulkan doa dia? Hak ni yang kita cukup risau ni. Baik. Maksud innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban bukanlah bermakna Allah tak terima langsung. Solat kita ni mesti perfect 100%. Kalau tak perfect, Allah tak terima. Allah, saya semayang tadi okey dah, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga baru teringat saat lepas semayang balik bini suruh beli garam. Tak khusyuk dah. Celah-celah tu jadi imam lupa rakaat ketiga ke keempat. Jam. Sudah berpeluh imam. Kan? Nak mangkit, nak sujud. Nak mangkit, nak sujud. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan jadi makmum tak apa. Tuan-tuan boleh lupa. Kan? Boleh ingat macam-macam. Tengok-tengok saat lagi imam duduk rakaat yang kedua. Duduk kedua lah kita. Kan? Tapi kalau imam nak bercakap tak boleh. Takkan rakaat apa-apa. Takkan nak buat isyarat. Kan? Jenuh. Saya pernah pengalaman tuan-tuan. Sajalah cerita dululah masa zaman semayang tak khusyuk. Kan? Semayang, sebab tu nak semayang tenang apa semua ni, masuk masjid semayang sunat tu. Jangan main-main tu terus semayang. Kan? Itu kepentingan semayang sunat ni. Antara hikmahnya ialah dia menangkis hak benda-benda yang akan mengganggu khusyuk kita dalam semayang wajib. Disettle kat dulu. Sebab apa? Semayang ni hikmah dia cukup banyak. Antara hikmah dia, benda hak kita lupa kita ingat. Tak tahulah. Waktu tu lah dia ingat macam-macam. Kertas no tak submit lagi, duit elektrik tak transfer, la ilaha illallah. Kunci kereta hak cari tak jumpa tadi teringat. Kunci tu bukan duduk kat kita, duduk kat rumah. Duduk simpan dalam almari, laci, bawah baju, teringat. Lepas bagi salam terlupa balik. Jadi gitu. Baik. Jadi adakah bermakna Allah tak terima amalan tu? Tak. Maksud di sini ulama kata bukan nafyus sihah, bukan menafikan sihah, sah tak sah, tetapi nafyul kamal. Maknanya dia menafikan kesempurnaan, ataupun nafyul ajri was sawab, dia menafikan pahala
menafikan reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita bersedekah, kan? Kita pula sedekah. Sedekah zaman lah ni kena tulis, kena viral. Snap gambar akaun kita tu dan sedekah. Hashtag, kan? Semoga diterima oleh Allah. Lagi dahsyat tuan-tuan. Sebab apa? Kita bersedekah ni, kita cerita, kita hantar kepada person in charge sedekah tu, dia saja yang tahu. Bila hang print screen hang letak dalam Facebook, follower hang tu kira berjuta, ikhlas tak mana, kan? Jadi itu cara pada hari ini. Maknanya kita nak tunjuk semua benda, kita kena tunjuk, kan? Nak bagi bantuan Maggi pun kena tunjuk, letak gambar siapa-siapa zaman ni, dan solat kena cerita, kan? Semayang sah tuan-tuan, kan? Sedekah tu sah, tapi pahala tu tak dapat. Ataupun Imam Ghazali sebut, bila orang tanya pada dia, macam mana saya ni bagi sedekah, mula tu ikhlas, tapi lepas tu tak berapa nak ikhlas, kan? Dia ada. Kita ni nak sedekah hari Jumaat ni, bawa ni RM50 duit pecah tau. Bawa RM50. Lalu yang tong duit tu, kan? Lalu kita tengok orang sebelah kita 20. Dah. Tiba-tiba hak sebelah kita dia bubuh 50. Kan? Lalu kat kita benda tu parking elok saja. Orang sebelah kita, hak sebelah kanan tu, dia dah standby dah 50. Kita ni duk bajet nak sedekah RM10. Hak 40 lagi satgi balik nak beli macam-macam. Tapi kerana nak jaga maruah punya pasal, bubuh 10 orang kata, ai banyaknya dia bubuh kita. Itu tuan-tuan. Beza buh 50 sekeping dengan 55 keping. Banyak kita bubuh. Allahu Akbar. Tapi tengah semayang tu terlupa rakaat sebab pasal apa pergi bagi sampai 50 ni. Kan? Minyak kereta tu betul-betul dah naik dah, lampu kuning duk lip. Tinggal tak jadi asnaf lagi. Jadi dapat pahala tak? Jadi Imam Ghazali kata dia dapat takat mana yang dia ikhlas. Jadi sebab tu dalam bab ni bagus tuan-tuan. Sedekah, zakat, apa saja yang kita nak infak ni, jangan tunggu kita ikhlas 100%. Kan? Bagi tuan-tuan. Katakanlah tiba-tiba selepas tu kita pun rasa hak 40 tadi tu kita tak ikhlas. Minggu lepas punya cerita, kan? Hak Jumaat lepas, tiba-tiba hak minggu ni tak dapat duit claim mana, masuk 4,000. Kita pun kata no, hak 40 saya bagi tak ikhlas hari tu, rasa cayak balik, rasa tak apalah kita ikhlas, insya-Allah dapat balik, kata Imam Ghazali. Sebab tu bagi dulu. Hak ikhlas tuan-tuan dalam bab sumbangan ni kita dengan Allah. Tapi hak 50, 10 ikhlas, 40 tak ikhlas. Hak dapat kepada fakir miskin dia tak peduli. Dapat kat dia 50, dia tak perlu tanya, ni tuan-tuan bagi ni hak mana satu yang ikhlas, dia tak perlu tanya dah. Jadi gitu. Jadi tak ada masalah apa hak tu. Jadi macam tu lah. Maksud bukanlah kerana kata benda tu tak sah, Tuhan tolak apa semua, tak ada masalah apa dak. Tapi penafian di sini adalah menafikan pahala, menafikan kesempurnaan pahala. Setakat mana. Jadi sebab tu mudah saja, kan? Sedekah 10,000, mungkin 1,000 kita ikhlas. Hak 9,000 lagi tu we have to take time. Tahun depan ya Allah aku ikhlaslah 1,000 tu. Tak apa. Tahun depan walaupun kita ambil masa 10 tahun untuk ikhlas 10,000, itu lebih baik daripada bagi RM1 tiap-tiap minggu dengan sepenuh keikhlasan. RM1 kalau hang bagi ikhlas bukan boleh buat apa abang, kan? Pergi kedai pun air suam pun lah ni dah 50 sen tau, kan? Tak boleh makan apa lagi. Ini RM1 dong.
Tu tak pergi ke siakap viral. Kalau pergi ke siakap viral tu RM5. Jangan nak buat lawak. Baik. Dan seterusnya. Kuih 9.30 dah kah? Ish, tak lagi ambul, laju semua. Sat nak azan dulu kah? Belum lagi. Okey, baik. Yang terakhir yang saya nak sentuh di sini, kaifa yukhrijul muslim minal haram. Macam mana seorang muslim ataupun kita nak bersihkan diri kita daripada benda yang haram. Baik. Benda yang haram ni, satu, kerana benda tu haram. Seperti judi sebagai contohnya. Kan? Kita saja nak pergi test power, baca mak surat, baca ayat 1,000 dinar, saja pergi tekan first prize. Duk tengok lama dah Magnum ni apa dia. Judi ni, tahu ke tak tahu bila katalah dapat judi haram. Kan? Tengok pak dapat 1 juta mengetak kita. Ish. Memanglah haram. Tapi pagi tadi rasa duk berdoa, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kan? Bukan semua orang tikam dapat. Tiba-tiba tikam dapat. Boleh guna tak? Ish, kita ajah 800 bagi ke masjid, 200 ambil kat kita. Macam mana? Buat modal untuk bisnes. Tak boleh. Duit yang haram, al-haram wa ma yatawalladu minhu haram. Katalah tiba-tiba dapat 1 juta, kita pun pi invest. Memang kita lepas tu kita tak mau ambil, kita invest dulu, simpan dalam amanah saham Bumi Putera yang umum baru ni 5%. 1 juta 5%, ada tak 50,000? Lebih kurang tu. Ada 50,000 tak? Kita pun keluar ASB, kita ambil kat kita 50,000, hak 1 juta lagi kita pilih 4. Sebab kita nak ambil dividen. Dividen dia tu pun haram, bukan hak milik kita. Ataupun hak milik kita tu kita simpan 10 tahun dulu, oven yang kita ambil kat Maidin. Contoh lah. Kan? Tuan-tuan jangan tanya. Dia nakal kadang-kadang pok-pok ni. Tu elok-elok menteri hak tak buat kerja tu macam mana? Hak tu tanya depa, jangan tanya saya. Kan? Jadi bila kata duit hak confirm harta ni apa saja, katalah lembu, kambing ke apa ke, kan? Kita join business, beli saham dekat Genting ke, kan? Dapat gaji kerana jadi penasihat syariah kilang kasbut. Tu dia. Kan? Hak memang jelas haram lah. Hak mana saja sebut bila bagi jelas. Kan? Ataupun kita sendiri tahu duit yang kita ambil ni tak sepatutnya. Kan? Perjalanan lebih kurang 10 km pergi claim sampai 25 km. Hak 15 hak lebih tu bukan hak kita tu. Kan? Contoh cerita bagi. Saya pun termasuk juga dalam contoh-contoh macam ni. Kan? Kita pun kadang-kadang masa kita nak claim, depa buat flow rate. Kan? Kadang-kadang orang bagi kat kita, dia panggil apa, claim gantian tambang. Kita naik flight, dia kira-kira okey bagi 550. Tapi kalau kita balik naik bas, lebih kurang dalam 100 saja. Tapi tak boleh naik ke Petrobras pun, tapi kerana kita entitled benda tu. Jadi hak tu halal lah tuan-tuan. Cumanya bagi kita ni kadang-kadang kita takut cuci siap-siap, bayar zakat banyak-banyak, sedekah lah apalah. Baik. Cerita macam mana duit haram ni, duit yang tak diiktiraf oleh syarak, bukan milik kita lah mudah. Kita tak boleh simpan. Dan dia tak jadi harta pusaka. Maknanya kalau katalah kita mati nanti ni tuan-tuan dan perempuan, hak tu tak dikira sebagai harta pusaka yang boleh diagi-agikan. Kita nak buat wasiat, tak sah. Kita nak buat wakaf atas nama kita, tak dapat pahala apa-apa. Kita nak sedekah, tak dapat. Nak buat macam mana? Baik, di sini ada beberapa pandangan. Dia kata Atha bin Abi Rabah, ditanya kepada dia kata orang yang mempunyai harta yang haram, macam mana dia nak buat? Yatasaddaqu bihi.
tak dengar sangat. Tak kuat nak. Oh. Kita sambung sikit tuan-tuan, ya, sikit lagi berkenaan dengan harta haram yang mahu dilupuskan ni tuan-tuan. Dia ada dua lah. Pertamanya, kalaulah harta tu melibatkan hak milik orang, maknanya kita kena serah balik kepada pemilik asalnya, kena cari. Katakanlah owner dia tu tak ada, siapa dia punya ahli waris dia? Kalau katalah syarikat, walaupun mati, kita kata pengarah urusan Maidin tu, kena serah balik kepada syarikat tu lah. Kecuali kalau katalah pemilik dia tu dia menghalalkannya, dia kata tak apalah kan, oven tu pun lepas 10 tahun dia kata, kalau katalah nak jual brand tu pun dah tak ada dah, orang dah tak pakai dah oven tu, bagi contoh kan. Tak apalah. Tapi kita takut sebelum tu tuan-tuan, kalau katalah misalnya dulu kita terambil duit orang, duit tu berkembang kan? Ataupun kita ambil lembu orang kan? hak cara kampung kot kampung, hak cara pekan kan. Dapat kita kata kucing hak jenis sepasang tu kan, kucing mak, kucing ni kan. Lepas tu beranak kucing tu kita jual pula harga sekok-sekok berapa ratus apa semua. Jadi nak bagi balik kepada owner dia tu, termasuk dia punya furuk-furuk dia, hak mai daripada kucing tu. Tuan-tuan dengar tak satu hadis tentang, hadis sahih tentang 3 orang lelaki pada zaman Bani Israel dulu, yang mana mereka terperangkap di dalam gua. Masuk dalam gua ni, tiba-tiba gua tu tertutup. Macam cerita apa nama ni, Alibaba, 4 orang penyamun tutup tuan-tuan. Macam mana nak buka? Depa duk ikhtiar macam mana kita nak buat ni. Lepas tu dia kata, mai kita tasyaffu' kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan kebaikan yang kita pernah buat, orang lain tak pernah tahu kecuali Allah. Kalau katalah hak tu baik, Allah terima, pintu akan terbuka. Kalau saya nak cerita 3 cerita ni sampai pukul 10 lah. Satu daripada hak 2 orang tu, 3 orang tu, dia kata dulu dia kata ada kawan dia nak bermusafir, dia tinggal 2 ekor kambing. Dia tinggal 2 ekor kambing, aku bela. Takdir Allah dalam tempoh tu berkembang biak kambing tu beribu ekor, sampai buka syarikat kambing kan, boleh untuk akikah, buat hak ni. Dia kaya dengan kambing tu. Tiba-tiba selepas beberapa tahun, kawan tu mai balik. Bila mai balik, dia tanya, mana 2 ekor kambing aku? Saya tak pastilah kambing tu masih hidup ataupun tidak. Tapi sahabat ni dia jujur, dia kata kambing hang nampak semua banyak-banyak ni mai daripada 2 ekor kambing tu lah. Kawan tu, hak mai tu, hak owner tu tuan-tuan, hak dia bab tak ada hati perut ni, kita letak ke tepi lah. Dia ambil ke semua kambing tu dia yung balik ke rumah dia. Sekok pun dia tak tinggal kat kawan hak tolong bela ni. Maknanya dia kaut habis. Hak dalam ibarat kata, kalau syarikat tu dia take over jadi CEO lah kan. Habis semua, kawan tu kena pecat. Sekupang pun dia tak tinggal. Terima kasih pun terlupa nak ucap. Tapi kerana dia kata, aku menjaga hak seagama, amanah yang orang bagi kepada aku ni, aku tak dapat apa ni. Dia kata, kalau katalah Tuhan terima benda ni, tolong buka pintu gua tu terbuka.
cerita yang kedua, cerita yang ketiga tersambung bulan depan. Cuma nak cerita kata Allah appreciate. Kadang-kadang kita nampak macam mana kita nak lupuskan. Tuan-tuan sayang kan. Betul lah asal dulu hak haram tu cuma 10,000, tapi benda tu benda haram ni satu kita kena ingat tuan-tuan, dia memang mudah berkembang. Tuhan uji kita, memang mudah berkembang kan. Tiba-tiba ada sejuta ni duit cium duit satu jangan bau duit ni dia lain. Tapi itulah ulama kata, kalau katalah ada owner dia, kena bagi balik pada owner dia. Kalau katalah owner dia tak ada owner dia, kita scam duit dalam bank ke apa ke tak tahulah, kod teknologi canggih dulu kan, ada dulu nama apa, sebab benda tu dah masuk berita, nama Arman ke tak silap saya, ada seorang brother tu dulu kan, dia ambil 1 sen ya zaman tu. Isyallah pandai dia pun kan. Kita pun takat hilang, takat orang kata apa, duit duk dalam bank kena potong sekupang pun kita tak perasan RM1 pun kita tak perasan kan. E-wallet duk belasah, duk top up reload, tak perasan pun kan. Jadi kalau katalah kita tak tahu owner, seperti duit judi, seperti duit apa-apa ke, wallahu alamah, sebab dia ada banyak isu. Contoh kita jumpa duit sedekah jatuh tang tu, dia tu hatta luqatah ni tuan-tuan, saya akan bahas next kuliah insya-Allah. Saya akan bahas tentang hatta luqatah. Hak ni pertamanya kita kena infakkan, dan kita tak tahu owner dia, kita kena cleankan, jangan ada kat kita sedekah. Dapat pahala tak? Pahala sedekah tak dapat. Maknanya kita pitak lah atas nama wakaf ke infak ke apa baik, walaupun atas nama kita, tapi dia tak dapat pahala kat kita. Sebab apa? Sebab bukan hak kita. Habis tu dapat apa? Kita dapat pahala membersihkan diri daripada sumber-sumber yang haram. Hak tu kita dapat pahala. Hak tu hak cerita dalam hadis, hak yang kambing 2 ekor berkembang jadi beribu ekor, hak kawan tu main ambil semua. Hak tu kalau tuan-tuan terperangkap dalam gua, boleh sebut. Saya ni dulu dapat 1 juta, saya bagi balik semua dengan harapan kok lah banjir surut ke apa ke. Bolehlah guna hak tu. Baik. Imam Syafi'i kata, kita kena simpan, kita tak boleh sedekah, dan kita kena tunggu siapa owner sebenar dia tu ada. Tapi kalau katalah kes hak macam yang tak ada owner, hak ni Fudail bin Iyad mengatakan bahawa kita kena bakar duit tu. Bakar duit tu, kemudian pergi kambuih, kita kena letak dalam shredder tu. Bakar, dia kata wala yutasaddaq bihi, dan tidak boleh bersedekah kan. Kerana apa? Kerana duit tu haram, dan kita ni tak boleh takarub kepada Allah dengan duit tu. Tapi para ulama mengatakan bahawa pendapat yang sahih ialah haram kat hang je kan. Duit tu halal, kita pegang pasal tak ada masalah, kena sedekah kan. Jangan duk pi lempak dalam laut, jangan duk pi 1 juta, tanya cik buat apa ni, saya membakar duit haram. Islam, duit haram kat hang, kat kami ni tak halal, bedak kat kita seorang sikit, saya 10,000 tuan, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa kan? Jadi itu. Baik, satu isu macam mana kalau katalah tokek judi, kita bagi contoh tokek judi, tiba-tiba dia masuk Islam. Orang tanya lah, kata kalau Gotong punya apa nama tu, dia punya presiden dia dulu apa, Vincent Tan kan ada anak dia seorang perempuan apa bala tahu nama Krisia apa bala, yang menikah dengan anak Allah yarham Tan Sri SM Nasimuddin tu, masuk Islam. Kita doa lah ikut dia masuk Islam. Tak apalah, ada anak dia, cucu dia, keturunan dia Islam. Hak pasal semayang tak semayang, ambil pergi tak sebelah dulu kan, yang penting Islam. Tuan-tuan, Vincent Tan katalah dia masuk Islam, harta-harta dia tu, hak bisnes dia tu, hak mai daripada situ tu,
Macam mana? Kena lupus dah. Ataupun hak zaman Islam dulu Tuhan maafkan. Afallahu amma salah. Dapat dalam mazhab Syafi'i kita dan jumhur ulama kata duit haram ni dia tetap haram. Walaupun kita masuk Islam. Jadi dia kena lupuskan. Kan? Dia tak boleh bawa dah. Bertaubat, tinggalkan benda-benda yang haram sebab ada hukum dia. Bukan kata dia masuk Islam. Kalau katalah perkahwinan hak asal tu pun, kalau katalah dia masuk dengan isteri dia, tak ada masalah apa, kekal perkahwinan tu. Tapi kalau dia masuk dulu, bini dia masuk lawak, kena menikah lain. Macam tu lah juga, duit-duit hak dia bawa dulu tu hak halal boleh, hak haram so dia kena verify betul-betul, tolak. Satu lagi yang terakhir, duit haram ni, contoh katalah tiba-tiba kita ni tertikam judi dapat 1 juta. Cerita pilah benda khayalan ni free kan, khayal dapat 1 juta free kan, tiba-tiba dapat 1 juta. Nak buat macam mana? Juta tu mai bagi kepada pihak masjid, unit duit haram. Dia nama lembut, dia tak panggil duit haram, dia panggil duit tak patuh syariah. Tu dia tak panggil zina lah ni, tapi dia panggil hubungan seks luar nikah. Lembut kan. Jadi dia ubah nama. Baik, bila katalah dapat kepada unit duit tak patuh syariah ni, hak ni sebab dia rakam. Saya nak cerita kaedah cara helah macam mana duit yang haram itu boleh dihalalkan. Tapi saya nak pesan, saya tak suruh buat kan. Bila katalah dapat tiba-tiba 1 juta, ustaz, janganlah orang kata apa, benak perut sangat. Jadi kita pun cek, tengok kawan hak mai bagi ni 1 juta, dia orang susah. Kita pun tiba-tiba dapat 1 juta, kita ambil half million lagi kita serah balik kat dia. Masjid nak takat half million saja, half million ambil balik pada cik, halal untuk dia, boleh. Hangguk tu bukan bermakna ada peluang untuk kita nak tikam judi ni. Tak. Bukan nak suruh dia judi haram kan, hak kita haram bagi kita. Tapi untuk orang lain, tiba-tiba kalau katalah kawan tu dia mai, dia bersedekah, kita nampak dia bersedekah, dia bagi 1 juta, kita jangan tanya, saya nak make sure duit Datuk ni daripada sumber haram ke daripada sumber halal. Hak haram tu kat dia, hak kat kita ni halal, ambil, tak payah duk tanya agak-agak Datuk berapa persen. Jangan duk tanya, ambil saja, walaupun Cina yang bagi kan? Mana ada tahu bisnes tiba-tiba. Tapi sebab tu saya kata dia ada satu unit duit tak patuh syariah. Cuma nak belanja dia tu kita gunalah untuk kegunaan maslahah ammah kan. Janganlah pergi buat mimbar kan, tak sejadah, imam tentu sujud tidur pasal apa, lembut sejadah. Duit ni mana? Hak Vincent Tan bagi jahanam, jadi guna kod lain lah. Tapi boleh ambil duit tu, tak ada masalah apa. Jadi gitu. Sebab tak apalah tuan-tuan, sebab ada rakaman dia zaman lah ni, saya tak suka viral sebab kita sebut benda tu dia ada connection dengan perbahasan hak yang 40 minit sebelum tu kan. Bila kata depa ambil hak tu saja, depa buat tajuk duit judi boleh dihalalkan. Anda tikam 1 juta, anda bagi ke masjid, masjid pulangkan semula kepada anda. Siapa yang kata? Aku jam. Saya nak bagi tahu kata jadi gitu. Maknanya ada kaedah, ada halah jika orang itu adalah fakir. Ini pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jadi saya rasa itulah sebuah sikit banyak sebenarnya, tapi saya ambil poin-poin yang berkaitan dengan hukum saja di dalam hadis syarat at-thayyibul halal syaratul qabul. Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala
yang tersilap, tersalah, saya akan betulkan insya-Allah lepas ni. Kot tersilap sebab ada rakaman datang daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.